Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dihormati lagi dikasihi ahli keluarga saya, anak isteri, cucu, yang dihormati dikasihi bunda, adik-beradik saya, saudara mara saya jauh dan dekat, rakan-rakan seperjuangan dalam bidang perguruan, sahabat-sahabat yang pernah belajar bersama-sama di Matak Mahmud dulu, khususnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi mendengar apa yang saya hendak sampaikan. Bukan nak mengajar, saya tak ada ilmu nak mengajar, cuma sebagai satu muhasabah untuk diri saya dan untuk diri orang yang sudi mendengar. Mudah-mudahan kita ambil yang baik itu untuk sebagai pengajaran untuk diri kita. Saya dengan rendah diri pada malam ini mohon untuk membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab Mustika Hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. رواية بخاري ومسلم والترمذي والنسائي. Hadis sahih. 4 periwayat hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara yang akan menurut orang mati ke kuburnya. Kemudian 2 daripadanya akan balik ke rumah lah. Dan tinggal 1 bersama-samanya. 1 dia tinggal sama dia, yang lain 2 balik. Ia akan diturun oleh keluarganya. Yang pertama keluarganya, kawan-kawan, adik-beradik tu, kira-kira keluarga lah. Hartanya dan amalnya. Kemudian keluarganya dan hartanya akan balik, akan pulang. Dan tinggallah amalnya bersama-sama dengannya. Tinggal amal dia bersama-sama, yang lain balik. Kenderaan dia kalau dibawa, mungkin kalau kubur tu jauh, bawa kenderaan dia, bawa adik-beradik dia, anak-anak dia, bawa kenderaan dia, sama ada dia baru beli ke tak baru beli ke, dibawa pergi ke kubur, nak bawa penumpang, nak pergi sama-sama, bawa balik ke kereta tu, tak tinggal kat dia. Kain yang digunakan untuk tutup kandar tu, bawa balik juga. Tu kita kata sebagai harta lah, kain tu sebagai harta, termasuk dalam kalangan harta lah. Bawa balik. Apa lagi benda yang dibawa, semua bawa balik. Botol air tu pun bawa balik. Jak tu pun, hadut siram atas kubur tu pun bawa balik. Tak tinggal. 1 je dia bawa amal.
Banyak keterangan dalam kitab-kitab yang menunjukkan bahawa azab kubur yang disediakan bagi orang-orang yang berdosa dan nikmat-nikmat kesenangan yang disediakan bagi orang-orang yang taat tidak berkesudahan, tidak berhenti-henti, ada saja. Allah bagi yang nikmat tu. Baik nikmat kesenangan, baik nikmat kesengsaraan, tak ada sud, tak ada kesudahan. Allah bagi. Sama seperti mana ini disebut dalam surah Al-Ghafir, maknanya, antara makna dia, orang-orang yang berdosa itu didedahkan kepadanya neraka pagi dan petang. Orang-orang yang berdosa, ini Quran sebut, surah Ghafir ayat 46. Orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang yang banyak dosa, kafir telah lah. Orang yang mujrimin, orang yang banyak dosa, akan didedahkan kepadanya neraka pagi dan petang. Didedahkan, ditayang. Pagi dan petang, tayang. Setiap hari ditayang. Pagi, petang, tayang. Ini hadis Rasulullah SAW kita daripada Ibn Umar, hadis Al-Quran. Dan diterangkan, dijelaskan oleh Nabi SAW, anna ahadakum iza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli al-jannah fal jannah wa in kana min ahli an-nar fal nar. Qala sallallahu alaihi wasallam thumma yuqal hadha maq'aduka alladhi tub'athu ilahi yawm al-qiyamah. Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya apabila seorang kamu mati, bila seseorang kamu, termasuk kita, termasuk diri kita, jangan kata orang mati kita tak mati, tak. Apabila seorang kamu mati, akan didedahkan kepada kita pagi dan petang, tempat kedudukan, tempat tinggal kita kelak, tempat kesudahan kita akhir nanti, selepas kiamat nanti. Sekiranya si mati itu dari ahli syurga, maka syurgalah yang didedahkan kepadanya, syurgalah yang akan ditayangkan kepadanya untuk ia merasai nikmatnya. Nikmat disediakan kepada kamu tu, kamu nampak tayang. Macam kita tengok awan, tayang. Dan jika dari ahli neraka, min ahli nar, fanar. Dan jika dari ahli neraka, maka nerakalah yang didedahkan kepadanya untuk ia merasai azab sengsara. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda lagi, Nabi sambung lagi, summa yuqal, haza maq'aduka alladhi. Kemudian dikatakan kepada Nabi kemudian dikatakan kepada masing-masing mereka itu, inilah tempat tinggalmu yang engkau akan dibawa kepadanya pada hari kiamat. Haza maq'aduka alladhi tub'atsu ilaihi yaumal qiyamah. Inilah tempat kamu nanti yang akan dibawa selepas dunia ini dikiamatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak tahu ahli kubur kedudukan mereka. Saya ada ahli keluarga saya mati, ayah saya meninggal, tuk saya meninggal, tok wan saya meninggal, semualah banyak yang dah meninggal. Mentua saya semua meninggal. Kita tidak tahu kedudukan mereka. Tak tahu kedudukan mereka. Sebab mereka berada di alam barzakh, alam yang lain. Jangan kita menyangka bahawa jika mati seorang itu dia alim, tu imam, maka baik kedudukan dia dah. Belum tahu, kita tak boleh. Tak boleh kita buat tafsiran begitu. Kita cuma hanya doa mudah-mudahan
Dan jangan juga kita mengatakan bahawa jika dia seorang yang maksiat lah, kita kata neraka dan tempat dia, kena siksa dalam kubur tu. Tak boleh kita kata begitu. Walaupun kita tengok dia pernah melakukan kejahatan, tapi kita sebagai manusia yang hidup ni, tak boleh kita teka begitu. Hanya serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Tak boleh kita buat ramalan-ramalan ni, tak boleh. Ayah hang tu neraka dah. Tengok duk main judi ya. Contoh duk kata begitu. Tak boleh dalam Islam. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang mati, semua orang yang mati disebut Allah yarham. Allah memuliakan mereka. Makna dia Allah yarham tu apa? Allah memuliakan mereka. Jadi serahkan kepada Allah. Hak Allah. Sebab itu diberitahu tadi, apabila dalam hadis yang lain, apabila mati anak Adam itu, terputus segala amalan. Segala amalan terputus. Kalau dalam hadis awal itu, 2 balik. Anak isteri balik, harta kita balik, kenderaan kita apa semua balik, tinggal amal kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahawa semua amalan kita semasa kita hidup dunia ni terputus bila kita meninggal. Seseorang itu meninggal, kecuali 3. Dia tetap berkekalan sampai kepada kita dalam kubur. Apa dia? Doa anak yang soleh. Waladun salihun yad'u lah. Doa anak yang soleh yang berdoa kepada dia sampai pada dia dalam kubur. Ilmun yantafi'u bih. Ilmu yang beri manfaat, yang dia pernah beri manfaat pada orang, sampai kat dia. Itu apa lagi? Sedekatun jariyah. Sedekah jariyah masa dia buat dulu. Dia pernah beri Quran di masjid, di surau. Dia pernah bagi kipas angin ke. Dia pernah bagi batu bata ke untuk buat masjid, surau. Dia pernah bagi pada pusat tahfiz ke. Sedekah jariyah yang berkekalan orang guna. Selagi mana orang guna, selagi itu dia dapat pahala. Quran orang baca, dapat pahala. Sejadah, kapet, apa lagi. Setakat mampuan dia bagilah. Walaupun bata seketul. Dia tak ada duit masa dunia dulu, tapi sedekah jariyah bata seketul yang aku bagi. Bata tu lah dia buat bina untuk masjid tu. Seketul bata tu ada di masjid tu. Dengan seketul bata tu lah, daripada himpunan bata-bata yang semua tu terjadinya masjid. Walaupun seketul. Itu dipanggil sedekah jariyah juga. Sampai kat dia. Jadi, kita ambil peluang hak benda yang boleh sampai kepada si mati ni, kita buatlah. Sedekah jariyah ayah kita dah buat. InsyaAllah mudah-mudahan berkekalan sampai ke ayah kita, ke mak kita. Kita tak tahulah kan apa yang dia pernah sedekah lalu, kita tak tahu. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Kalau kita sebagai seorang guru contoh, lagi banyak pahala yang kita kumpulkan jika ikhlas. Anak murid kita mungkin beribu. Kita mengajak berapa tahun, sekolah kita bertukar sana sini. Tak bertukar sekolah pun anak murid kita bertukar setiap tahun. Bila dia besar, dia ingat kepada kita, dia berdoa kepada kita. Sampai ilmu dan kemudian daripada hasil didikan kita tadi, pelajar tadi menjadi insan yang berguna. Dia mengetahui benda-benda yang benar, benda yang benar dan benda yang salah, benda yang haram. Dia menjadi manusia yang baik. Walaupun dia tidak ada pekerjaan tinggi contoh, tapi dia menjadi manusia yang baik.
Maka ilmu yang kita beri itu dapat pahala berterusan sampai dalam kubur. Bukan ilmu agama saja. Ilmu-ilmu kemahiran yang lain, termasuk pertukangan, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Asalkan ilmu itu bermanfaat untuk dia, untuk kehidupan di dunia ini, ilmu itu kita akan dapat pahala berterusan. Tu guru-guru ni pahala banyak. Jika kita ikhlas. Sebab tu kita kerja, niat hati kita bekerja, pertama sekali ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan kita letak gaji itu nombor 1. Gaji itu kita letak nombor 2, nombor 3. Ikhlas kerana Allah tu letak nombor 1. Sebab dia akan menjadi bekalan kita dalam kubur, nak bawa kita pergi dalam kubur. Kekekalan sampai. Kemudian lagi doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini bukan nanti ustaz. Anak yang baik. Kita semua nak jadi baik. Doa lepas sembahyang. Bacakan Fatihah. Lepas sembahyang. Hadiahkan Fatihah kepada keluarga kita. Bukan payah pun. Baca sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke. Setiap kali waktu lepas sembahyang, 5 waktu tu, hadiahkan Fatihah. Hadiah. Kepada ayah kita, mak kita, tok kita, keluarga kita lah. Semua. Sampai. Doa anak yang soleh ini sampai. Bukan nanti ustaz. Kita silap faham kadang-kadang bila kita sebut anak yang soleh, dia mesti orang agama. Ustaz. Tak. Semua orang Islam. Soleh ni mana orang yang baik. Berdoa. Kemudian apabila dikebumikan mayat kita, biasanya kita buat tahlil. Panggil semua adik-beradik, jiran-jiran. Itu pun salah satu doa untuk kebaikan si mati, ahli keluarga kita si mati itu, untuk kebaikan dalam kubur. Bukan kita pergi sembang, tak tahuan. Kita pergi baca doa. Daripada awal Fatihah tu, daripada Qul Huwallah tu, Fatihah, Qul Huwallah tu, sampai la ilaha illallah, sampai doa, semuanya kita doa untuk hadiahkan kepada si mati. Berdoa. Kalau dia ada anak yang boleh baca doa, baca doa. Lebih berkat. Kalau kata anak dia nak serahkan kepada Tok Imam atau kepada orang yang alim ada situ, tak masalah. Tapi pakat-pakat doa. Bukan Tok Imam ke doa, orang lain doa, kita duduk sembang. Tapi tak betul. Kadang-kadang Tok Imam doa, yang lain duduk sembang. Makna tujuan tahlil tadi nampak macam dah lari. Kita buat tahlil ni untuk kita minta kepada Allah pahala ni disampaikan kepada si mati. Salah satunya disebut daripada hadis, doa anak yang soleh. Anak nak berdoa. Di situ ada anak dia. Tapi kalau anak dia perempuan, contoh macam mana dia berdoa perempuan, dia serahlah kepada Tok Imam. Jadi seolah-olah keluarga dia lah berdoa untuk dia. Ini kadang-kadang bila waktu berdoa, kita tak ada kalangan tak bersungguh-sungguh. Bahkan di kalangan ahli waris pun sibuk dengan makanan. Malam pertama tak ramai. Ini masyarakat kita pun kadang-kadang macam tu. Tempat saya macam tu dulu-dululah. Lah tak dah. Kecil dulu saya duk ingat. Malam pertama tak ramai sebab dia kata roti mayat. Malam kedua ramai sikit, bihun. Malam ketiga ramai nasi. Dia pergi atas tujuan nak makan. Ini pun lari daripada konsep yang sebenar. Lari daripada konsep yang sebenar. Pergi tujuan tu, memang tujuan tu baiklah. Tapi hak nak makan tu, ramai tu sebab makan sedap. Yang penting makan apa pun, tak makan apa ke, tak jamu apa pun kita pi. Kalau kita boleh pi. Walaupun dia jamu hanya air sejuk, air sejuk je kat kita.
Roti kering dia kat kita, roti mayat dia kat kita. Kita pergi bukan tujuan nak makan. Kita pergi tujuan nak berdoa. Yang mati tu kawan kita. Bukan kita pergi tujuan nak pergi makan sedap. Dan kadang-kadang perempuan di dapur tu, waktu orang berdoa, masa tu lah dia duduk hidang. Duduk belaga pinggan. Selalu duduk dengar, saya duduk pergi kadang-kadang majlis. Duduk belaga pinggan, duduk atok pinggan. Duduk imam duduk berdoa, mereka duduk atok pinggan, duduk belaga. Kongkerang dapur. Kadang-kadang kalau jamu pula musim durian ni, bau buah durian tu sampai keluar. Hilang khusyuk. Hak berdoa tu. Hak kaki duduk sembang tu, dia kata apa? Malah ni bukan durian pula kita. Tunggu dulu. Nak hidang tak hidang tu bagi selesai doa dulu. Sebab kita berdoa ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita pilih majlis jamuan untuk kesyukuran, bukan majlis kesyukuran ni. Ini majlis tahlil. Majlis kematian. Maka kita berdoa dengan sungguh-sungguh kerana Allah. Bukan pergi kerana nak makan. Ini kita patut faham. Doa. Lepas sembahyang, doalah. Hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan insya-Allah sampai pahala dekat mak kita ke, ayah kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, sampai pahala tu. Bila-bila lagi kita ada anak, sampai pahala tu. Kita pun sebelum nak meninggal tu, kalau boleh kita pesan kat anak kita, jangan lupa doa kat ayah ni. Jangan lupa doa kat mak kalau mak mati. Itu kita kena pesan. Jangan lupa doa kat ayah dekat mak. Kalau sekali mak mati, ayah mati. Sebab hadis Rasulullah ada sabit, katakan doa anak yang soleh sampai. Ini kadang kita pesan kat anak, jaga kereta elok-elok lah. Benda-benda tu bagi kat tinggal elok-elok. Dak tu duk pesan kat anak. Depa tahulah dia kan anak tu. Ni kita pesan kat depa doa kat kita. Ini perkara-perkara yang perlu kita tahu. Di akhirat nanti kita bimbang. Walaupun kita rasa kita ni buat amal ibadat banyak juga, kita rasa diri kita tu banyak jugalah. Kewajipan sembahyang kita buat, sedekah jariah kita buat. Tapi belum satu jaminan. Kalau ayah kita ustaz pun, kalau ayah kita tok guru pun, kita tak tahu kedudukan mereka di sana. Kita kena hadiahkan. Sebagai anak tanggungjawab. Hadiahkan Fatihah. Kalau kita pergi ziarah ke kubur tu, kata lagilah kan. Selepas musim akhir raya kebanyakan pergilah. Kadang setahun sekali. Kadang seminggu sekali pun ada. Kadang sebulan sekali. Kadang tak pernah pergi. Macam-macam lah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapakah orang-orang yang muflis? Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah tanya dia. Rasulullah tanya sahabat. Atadruna mal muflis? Qalu, sahabat-sahabat jawab apa? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat-sahabat jawab apa? Orang yang muflis tu di kalangan kami ialah, yang kami fahamlah, ialah mereka yang tidak memiliki wang dan juga harta. Itulah yang setakat kami tahu ya Rasulullah. Yang kata muflis tu orang tak ada wang dan tidak ada harta. Muflis ni kita pun bahasa Melayu kita pun guna.
Pinjaman bahasa Arab muflis. Faqal, lalu Nabi kita, innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Nabi terang maksud muflis yang sebenar. Sahabat setakat dia faham, dia kata kok tak ada harta, tak ada wang. Innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala ma la hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Nabi kata, Nabi jawab, sesungguhnya orang yang muflis di kalanganku bukan macam kamu jawab tu. Sesungguhnya mereka yang muflis di kalangan umat aku ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak bawa pahala dan solat. Mereka bawa pahala puasa dan zakat. Pahala sembahyang mereka bawa, pahala puasa mereka bawa, zakat mereka bawa, semua mereka bawa pahala yang banyak ni. Namun dalam masa yang sama dia juga membawa dosa. Kita sebagai manusia tak sunyi dari dosa. Tak sunyi. Kita bukan maksum. Tak sunyi. Sebab dosa kecil itu dosa besar. Sebab tu kita minta ampun kepada Allah setiap hari. Istighfar lalu. Nabi tak dosa pun. Nabi tak ada dosa. Nabi seorang yang maksum. Dia istighfar 70 kali. Ada sahabat kata 100 kali. Minta ampun kepada Allah. Kita bukan Nabi. Kita bukan maksum. Sepatutnya lebihlah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kan payah pun. Duduk saja astagfirullahalazim. Pas semayang tu. Atau duduk masa-masa sunyi-sunyi ni. Ni PKP ni duduk rumah. Lagi masa banyak. Nabi kata, namun dalam masa yang sama dia bawa pahala tadi, semayang dengan segalanya. Tapi dalam masa yang sama dia juga membawa dosa. Dosa apa? Maki hamun sama manusia. Duk maki hamun. Menuduh. Dosa tuduh, menuduh. Dengan tuduhan yang jahat. Tuduh orang. Orang tu tak buat salah pun tuduh. Fitnah lah ni. Duk fitnah orang. Sekarang ni kan zaman fitnah ni. Di ujung jari ya. Dengan WhatsApp, dengan Telegram dan sebagainya. Dosa makan harta orang lain dengan zalim. Dosa makan harta orang lain dengan zalim. Dia bawa pergi. Makan harta orang lain tu macam mana? Bukan harta dia. Bukan hak milik dia. Mungkin dia ambil dengan cara yang tak benar sebab dia mungkin berani sikit lah. Dapat kat dia harta tu. Padahal harta tu bukan hak dia. Jadi dia makan harta orang. Kadang-kadang termasuk ahli keluarga dia sendiri. Kadang-kadang termakan harta pusaka yang bukan milik dia. Dia makan. Kadang-kadang harta anak yatim. Patutnya harta tu harta anak yatim. Ini kita bimbang, ya Allah. Dosa menumpahkan darah sesama manusia. Dosa membunuh. Berkelahi sesama manusia. Dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Dia bawa juga. Benda tu pun dia bawa juga. Hak baik tadi dia bawa, hak ni pun dia bawa. Maka diberikan, Rasulullah kata, maka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizalimi ketika di dunia dulu. Hak mana dia pernah zalim,
Dia pernah buat jahat dulu atau buat salah dulu, ada dulu fitnah orang, fitnah. Semua pahala tu dia kena bagi kat orang tu. Harta dia makan anak yatim, harta dia makan macam-macam lah. Hasil daripada ibadat dia akan diberi kepada orang tu. Orang yang bersalah dengan dia tu. Orang yang dia buat salah dengan orang tu kan. Orang yang dia buat salah dengan orang tu dia kena bagi. Maka diberi pahalanya kepada mereka yang dizalimi ketika di dunia dulu. Maka jika habis pahalanya, habis sampai habis pahala dia habis. Pahala dia habis orang bakat main ambil. Banyak dia buat salah dekat orang. Kalau satu kawasan, dalam satu qaryah, dia buat salah 400 orang contoh. Mai tuntut ada 400 orang. Bagi semua. Apalah orang sikit 400 orang tu. Ada habis. Nak lain lagi. Orang lain lagi. Dosa lain lagi. Habis. Mai lagi orang lain tak ada dah. Dia tak ada dah. Pahala tak ada nak bagi. Maka jika habis pahalanya sedangkan belum selesai tuntutan manusia ke atasnya, sedangkan dosa tu, hutang itu masih ada, maka Allah kata diambil dosa-dosa manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, seperti yang diwahyukan oleh Allah SWT, dosa-dosa manusia yang dia pernah buat zalim itu, dia ambil mai kat dia. Dia tanggung dosa orang tu. Lalu ditanggung ke atasnya. Dan akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Wal'ayazubillah. Itulah yang katakan muflis. Asal harta banyak. Tapi bila dia buat kejahatan, buat kesalahan, orang ambil. Kalau dunia ni kata orang rampas. Dunia ni pun kalau muflis ni, harta kita kalau tak silap saya lah, disita habis. Kalau muflis dunia ni, mahkamah kata muflis, harta kita disita. Habis. Orang kata bankruptcy. Tak ada apa. Kadang-kadang mungkin dilelong. Segala harta kita mungkin. Saya tak tahu segi undang-undang. Tapi muflis ni maknanya habis. Orang muflis ni nak hutang buat pinjaman pun payah. Nak bekerja apa pun payah. Kalau dah istihad muflis. Itu di dunia. Kalau muflis di dunia boleh lagi dia boleh menumpang rumah saudara mara dia. Kalau muflis di dunia boleh lagi dia cari makan, bekerja tempat-tempat lain. Boleh pinjam duit lagi dekat adik-beradik dia. Cakap nak makan, nak hidup boleh lagi kalau dunia muflis. Tapi kalau muflis di akhirat, habis. Tak ada pahala lah. Dunia di akhirat pertukarannya bukan duit. Tukaran dunia di hari akhirat ialah bukan mata wang. Pertukaran dia ialah pahala dan dosa. Sana orang nak cari pahala ya. Sebab itulah dunia ni kita banyak-banyak cari pahala dan kurangkan dosa. Kita berdosa. Kita tak nafikan. Kita ada dosa. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bersalah sama manusia, kita minta maaf. Cepat-cepat kita minta maaf. Kalau kita rasa malu nak minta maaf, kita tengok hari yang sesuai. Minta maaf pada hari raya ke. Hari raya ni kita biasa jumpa rumah orang. Kalau kita hari raya ni memang dia jemput kita masuk. Kan tak ada orang halau kita keluar. Kalau hari raya jemput masuk, sambil itu kita ambil salah kesempatan, minta maaf. Kita selesai barang dunia ni. Sebelum mereka tuntut dekat kita di hari akhirat tu. Masalah dia nak memaafkan itu kerja, bukan kerja kita. Kita minta maaf. Kalau dia tak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mencari bekal sebanyak mungkin untuk dibawa balik ke hari akhirat. Dan sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua menjadi bekalan kita sana insya-Allah.
bekalan yang baik untuk kita insya-Allah. Namun di sana terdapat satu golongan manusia yang pahala amal kebajikan yang diusahakan di dunia tidak diberikan kepadanya, tapi diberikan kepada orang lain. Di dunia ni teruk-teruk dia buat ibadat, dia buat kebajikan, tapi pi akhirat dia bagi kat orang lain. Nabi kita ada golongan di sana. Itulah golongan yang dikatakan golongan muflis, golongan yang bankrupt di sana. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, antara dosa sesama manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tadi ialah tak lain tak bukan antaranya ialah dosa disebabkan oleh lidah. Lidah yang tidak bertulang ini kadang-kadang disalahgunakan untuk maki hamun. Kita bergaduh ni sebab satu ya, lidah. Mencela, memfitnah, menuduh orang dengan tuduhan yang tak baik, yang tak betul, fitnah, mengadu domba, mengumpat dan macam-macam. Semuanya menggunakan lidah. Dosa sama manusia yang kedua pula ialah mengambil hak milik orang tanpa kebenaran. Tak ambil hak milik orang tanpa kebenaran. Kadang sukat tanah, lari batu terak, masuk hak batu terak tu kita masuk belah ni apa kita ambil lebih, ubah batu terak tu masuk dalam tanah orang. Itu segala apa yang kita buat tu diambil kira tu. Bendang macam tu juga, kalau ada lah, kalau ada. Mencuri, menipu, merampas, semuanya besok di akhirat akan dituntut oleh tuannya di hari akhirat. Mungkin di dunia ni kita terlepas dari hukuman. Mungkin di dunia ni kita terlepas dari hukuman. Kita buat salah, kadang kita terlepas hukum. Tapi di akhirat tiada ruang untuk seseorang untuk bersalah melarikan diri daripada Allah, daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kes yang dia buat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang tak berdosa. Mungkin kadang-kadang di dunia ni dia terlepas. Dia melakukan kesalahan, dia terlepas dari segi undang-undang. Sebab mungkin kelemahan. Undang-undang ni ciptaan manusia. Kadang-kadang ada khilaf, ada teknikal. Terlepas. Tapi di sisi Allah, tetap dia akan dibicarakan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika dia terlepas itu menggunakan pengaruh tertentu. Lagi berat. Mungkin disebabkan pengaruh kuasa atau wang, ringgit sebagainya. Tapi di akhirat Allah tak akan dapat melepaskan orang-orang yang seperti ini. Dan dia akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat daripada hukum dunia. Sebab itulah orang yang nak menjatuhkan hukum ni perlu dengan adil sungguh. Perlu dengan penuh keadilan. Rujuklah kepada ulama-ulama sama. Sebab semua ni kita nak bawa pergi bekal dari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Allah sebut dalam Quran, dan janganlah kamu cenderung hati, cenderung hati. Baru nak cenderung baru. Allah tak bagi dah kita cenderung. Memihak atau bersekongkol dengan orang-orang yang berlaku zalim. Bukan kita piduk sekali dengan mereka, tak. Cenderung hati nak pergi pun tak boleh. Rasa hati, gerak hati nak pergi. Kalau berlaku benda kejahatan, tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzi nazalamu. Wala jangan hati kamu cenderung nak melakukan kezaliman. Kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Fatamassakumun nar. Takut di akhirat nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Kemudian dengan sebab
apa yang kamu lakukan itu dibimbingi akan disambar oleh api neraka, sedangkan kamu tidak ada penolong pun pada hari itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan dapat diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bimbang. Allah sendiri mengharamkan kezaliman ke atas dirinya. Allah tak berlaku zalim pada manusia, pada makhluk. Allah haramkan dirinya melakukan zalim pada makhluknya. Dia cipta makhluk, dia haramkan diri dia melakukan kezaliman pada diri dia, pada makhluk dia. Dan Allah juga mengharamkan kezaliman sesama makhluk. Sesama makhluk kita ni, sesama kita ni, Allah haramkan juga kita melakukan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman pada diri dia, dan dia mengharamkan kezaliman dia kepada makhluk dia. Tapi kita sesama makhluk melakukan kezaliman, padahal Allah mengharamkan semua itu. Oleh sebab itulah, jika seorang itu zalimi, pasti akan dibela oleh Allah SWT. Orang yang pernah dilakukan, orang melakukan zalim pada dia, pasti dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu pembelaan Allah itu lebih mulia, lebih baik. Hanya masa yang menentukan. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kezaliman kepada manusia. Karena doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang kena zalim, dia tidak ada hijab, dia tidak ada dinding. Terus direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'az bin Jabal ila al-Yaman faqal ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu, kata Rasulullah, akan doa orang yang zalim. Orang zalim doa. Jangan takut orang-orang zalim ni. Maka sesungguhnya tidak ada hijab atau penghalang antara doa orang zalim dengan Allah SWT. Kita buat zalim dekat orang, dia berdoa, doa dia tu tidak ada dinding yang memisahkan dia dengan Allah. Mana doa tu sampailah, mustajab. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebaikan. Masa pun dah pukul 10:18 malam. Hanya sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Ini benda yang betul-betul yang disebut oleh hadis, ayat Quran. Saya rujuk pada mustika hadis. Saya rujuk dalam Quran. Kalau dalam Quran kita tengok lagi, maha dahsyatnya. Dalam surah As-Sajdah, Allah sebut, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya, Allah kata, ayat ni selalu orang baca dalam surah Sajdah hari Jumaat ni, pagi Jumaat. Alang ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menunduk kepalanya di hadapan Allah di hari akhirat. Orang yang berdosa itu tunduk. Dulu dia sombong dunia ni. Dia bangga dengan kekuasaan, dia bangga dengan kekayaan, dia bangga dengan kejahatan dia, dengan kezaliman dia. Hari itu dia tunduk hadapan Allah. Sambil dia kata apa? Ya Tuhan kami, Rabbana absarna, kami telah melihat dan mendengar, wa sami'na, kami tengok dah ni apa berlaku ni, kami dengar dah suara-suara macam-macam ni. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia saat. Farji'na, nak apa? Na'mal salihan inna muqinun, kami nak buat amal soleh, kami yakin dah. Kembalikan kami ke dunia saat, kami nak buat amal soleh, kami yakin sungguh dah, kami tengok sungguh dah. Mana nak hantar lagi ke dunia, dunia pun tak dah. Mana Allah nak hantar? Dunia tak ada dah. Dia nak balik ke dunia. Itu dikatakan dalam di hari akhirat tu. Sebab itulah, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebaikan
pada kita sekeluarga, pada kita sekeluarga, dan rakan-rakan kita, sahabat andai kita, adik-beradik kita. Dan jangan lupa kita bacalah doa, sedekahlah hadiah Fatihah. Apa-apa ayat Quran ke, apa-apa baca ayat Quran ke, tak semestinya Fatihah. Kita apa nama, ada kita dapat rezeki lebih sikit, buatlah rezeki kita kenduri itu pada roh ahli keluarga kita. Kadang-kadang ayah kita, mak kita dulu berusaha mencari harta. Dulu kalau dulu memugak kampung, dari hutan tu jadi kampung, tanam pokok-pokok, bendang-bendang semua dia tinggal kat kita buat, hasilnya kita buat, dapat kat kita. Apa salahnya jika dapat hasil tu setahun sekali, 6 bulan sekali kita buat kenduri kesyukuran kerana kita dapat mungkin hasil yang banyak. Di samping kita buat kenduri, masa tu juga kita kenduri sebagai pahala, sebagai sedekah jariah. Pahala kita itu untuk arwah kedua ibu bapa kita ataupun suami kita yang meninggalkan harta kepada kita. Dia usaha dulu teruk, dia telah pergi dulu dari kita. Jadi apa salahnya jika kita ada rezeki yang lebih, kita buat kenduri, kita hadiahkan pahala itu kepada dia dan kepada sekalian ahli keluarga dia. Itulah antara yang kita boleh bantu. Doa kita, sebab kita ada pertalian, anak atau isteri, kita ada pertalian, doa tu sampai. Mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat pada diri saya dan pada ahli keluarga saya, adik-beradik saya. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah itu, yang silap itu adalah daripada diri saya yang lemah lagi fakir. Mudah-mudahanlah Allah beri pahala pada saya dan pada kita sekalian, kerana mengambil sedikit ruang masa untuk mendengar tazkirah atau nasihat atau mau'izah yang saya sampaikan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.